Okay, wait ya. Alright, now we are on live recording. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Without further ado, kita terus tengok question. So we're going to discuss biocatalysis, knowledge booster for biocatalysis for chapter 4. So kita tengok. So kita kata jawapan Amira Natasha Amira. So show and find. Tadi saya dah download dah. Okay. Alright, so soalan dia bunyi name the mechanism of enzyme in figure 1 induce speed. Okay, so betul, tak ada masalah. Wait, why dia tak keluar? Asal ping. Ping pun ping lah. Okay. Wait ya, kenapa dia tak mau editing? Okay, dia tengah buat kedegilan sekarang ni. Okay. Saya tak boleh nak edit. Tapi tak jadi masalah. Okay, tak apa. Kita layankan dia. Dia tak nak bagi kita edit, tak ada masalah. Kita tak payah layan dia. Okay, so induce speed, jawapannya betul. Because mechanism of enzyme action yang kita belajar hanyalah induce speed sahaja. Kita dah tak gunakan log and key mechanism. Describe the events that occur when the substrate binds to the active site of the enzyme. Okay, so apa yang berlaku adalah enzyme collides with substrate. Saya check dulu jawapan tu. Okay, saya baca dulu. The substrate binds to the rigid active site of the enzyme to form enzyme substrate complex. Reaction takes place and converts the substrate to the product to form enzyme product complex. Products are released. Okay. So dekat sini ada beberapa points yang betul tapi ada beberapa points yang tidak kena. Bukan tak kena tu maksudnya salah. Maknanya tak kena dekat markahnya lah. Okay. The word enzyme active site change is shape slightly. Tak ada dekat sini. So itu yang paling penting jugalah. Okay. So ada siapa tukang tolong catat dekat sini? Ada siapa tukang tolong catat? Boleh tak saya minta Yusyahmina ke? Ataupun sesiapa lah. Tolong catat dekat sini. Here. Di sini. Catat jawapan dia. So untuk 1B. Okay. So tuliskan jawapan dia dekat situ. Sementara saya tengah bacakan. Okay. So jawapan dia point yang utama adalah substrate binds to the active site of the enzyme. The enzyme changes shape slightly. Perkataan changes shape slightly. Ke saya tak jumpa kat sini? Kat sini memang tak ada pun. Okay. So pasal enzyme collides with substrate ni dia tak ada markah. Alright. So lepas tu barulah the substrate binds to the rigid active site to form the enzyme substrate complex. Okay, ni betul. So ni markah yang kedua, enzyme substrate complex. Okay. But tadi tu, okay, ada 2 point yang tertinggal. Enzyme changes shape slightly, and lepas tu markah yang kedua adalah active site fit with the substrate. So ada 2 keyword tu. Minta siapa yang tolong tulis, tolong type dekat sini. Semua tak menaip ke? Okay, enzyme change shape slightly. Alright. Lepas tu tambahan point dekat bawah, point number 2 adalah makes active site fit with the substrate. Makes active site fit with the substrate. Okay, ni sama seterusnya boleh tambah type tu. Makes the active site fit with the substrate. Nisa, are you guys still there? Boleh ke bantu saya dekat sini? Okay, makes the site fit with the substrate. Alright, mungkin dia lambat keluar kot tadi tu. Alright. Okay, so forming enzyme substrate complex. Okay, yang tu dah betul lah. Ngam. Okay, chemical reaction occurs and substrate converted to product. Yang itu pun betul juga dekat jawapan Amira ni tadi. Ni. So, konsep asas dia mudah je untuk 3 markah ni. Bila dia tanya apa yang akan berlaku, so simple je. First kita akan cakap enzyme akan bind to the substrate, to the active site. Enzyme tu akan change shape slightly, number 1. Alright, and then number 2, dia number 2 yang kita tengok dekat sini,
makes active site fit with the substrate. So ni kita cakap pasal apa ni, induced fit model. Okay. Poin yang ketiga dan keempat mudah je. Formation of enzyme substrate complex. Yang keempat adalah enzyme product complex. Lepas jadi substrate, dia jadi product pula. Lepas tu product released. Okay. Next kita tengok jawapan orang lain pula. Kita tengok Syafiza punya jawapan. Okay. So ni jawapan Syafiza. Betul kan Syafiza punya ni kan? Alright, masih betul kot. So kita kat sini. How does enzyme affect the activation energy of a reaction by lowering the activation energy EA? Okay, betul. How are enzymes classified according to the type of reaction they catalyze? Betul. Kalau dia catalyze redox reaction, so dia adalah this group. Kalau dia isomerization, isomerase. Contohnya macam itulah. So state one class of enzyme. Mudahlah hydrolysis. Okay, sebenarnya ada banyaklah. Hydrolysis, okay, isomerases, transferases, oxidoreductases, macam saya sebut tadi, ligases dengan lyases. Okay, so boleh juga minta tolong typekan dekat dekat ruangan komen ni. Okay, oxidoreductases, lyases, ligases, semua tu boleh type dekat sini. If tidak semua dapat sebahagiannya pun sudah okey juga. Okay. Ataupun macam ni lah, siapa yang saya tengah present papernya, boleh tak dia yang tulis? Saya segi mudah. Okay, sekarang saya tengah present paper Syafiza. Okay, Syafiza, can you please be the one yang type tambahan jawapan tu tadi? Syafiza, are you here? Nur Syafiza? Boleh, sir. Okay, typekan. So, typekan jawapan adalah hydrolysis, isomerases, transferases. Okay, there's nothing wrong with your answer. Cuma saya nak bagi option jawapan lain. Lyases, 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 ligases, ligases dengan oxidoreductases. Okay, ada tak jawapan ni? So, saya tengok balik. Okay, nanti type dan nanti dia appear. Alright, okay, ngam, thank you. Okay, so next question. Two properties of enzymes. Okay, dia ada banyak. All are globular proteins required in small amount. Okay, ni semua betul. Tak ada masalah. And actually, if you want more of the properties of the enzyme, boleh refer to the lecture notes. Very easy, straightforward. Senaraikan sahaja. Okay, saya bacakan juga jawapan lain. Tapi tak perlu nak disaling pun sebab semua apa yang sama sahaja. Reusable, catalyze reversible reaction. Okay. Their concentrations, their activities affected by pH, temperature, substrate concentration and enzyme concentration can be denatured by extreme temperature or extreme pH. Okay, semuanya ada dekat dalam lecture notes. So tak apa, tak perlu untuk dituliskan. It's okay. Alright, so kita tengok jawapan yang ketiga. Kini adalah Priscilla. Ini jawapan. Okey, ini jawapan Priscilla. Sekejap Priscilla, this is your answer kan? Priscilla, are you here? Yes, sir. Priscilla, kenapa tulis log NK model ni? Priscilla, dapat daripada mana jawapan ni? Log NK model. Saya lupa nak ganti balik yang dekat lecture note tu. Sebab kita matrik dah tak pakai dah log NK model. Log NK model ni dah zaman purba punya. Okay, so kita pakai induced fit, ya. Alright, so we move on to question number 2. Tadi sebab saya ternampak baguslah kita buat sistem macam ni, saya boleh check jawapan you guys. Okay, name the substrate. Wait, saya besarkan sikit. Name the substrates P, Q and R. Okay, P is enzyme. Saya check balik betul. Q is cofactor and R is holoenzyme. Betul. You tulis O ke A ni? Priscilla, ni O ke A? Okay, kalau A salah. Dia adalah holo, H-O-L-O. Kalau halo tu macam halo. Tak, kita tak ada halo. Kalau game ada gak game nama game halo, H-A-L-O kan? No. Dia adalah holoenzyme, H-O-L-O enzyme. Alright. Kalau Priscilla, soalan Cepu Mas. What is the name of the enzyme without the cofactor?
Kalau tak ada cofactor ni, ni. What is the name of this enzyme specifically sebenarnya? Holoenzyme juga ke? Apa nama dia? Starts with A. Starts with A. Priscilla. Oh, Priscilla. Oh, korang tengok Netflix laju je Priscilla, kalau tak boleh tu type ikan jawapan dekat sini. Type dekat here. Ah, apa nama enzim tu without the cofactor? Starts Active with site. no, nama enzim with start with letter A. Ah, kalau enzim with cofactor namanya adalah holoenzyme. Without cofactor apa namanya? Ada sesiapa yang boleh bantu Priscilla? Yes, apoenzim. Nisa tolong bantu. Okay, so jawapan dah apoenzim ni. Alright. So itu soalan tambahan daripada saya lah. Tak ada soalan tu dekat sini pun. State how Q functions assist enzyme to function efficiently. Okay, jawapan ni macam sama exactly macam jawapan template jawapan saya dekat dalam buku ni. Macam menarik juga jawapan korang ni. Korang copy paste daripada mana ni? Okay, next time kalau copy paste betul-betul lah. Alright, okay. So, dah A, B, okay, C. Two groups of cofactors, prosthetic group and enzyme activators. Mana ada enzyme activators? Jawapan dah prosthetic group ni dah betul. Okay, prosthetic group. Okay, Priscilla, so tolong tulis dekat dekat ruang komen tu coenzyme, Coenzyme, coenzyme ataupun satu lagi metal ions. Okay, coenzyme dengan metal ions. Priscilla, tolong tulis. Okay, tolong alright, coenzyme metal. Alright, betul. Okay, thank you. So, kita tengok jawapan orang lain pula. Nanti kena habis, kita akan round balik kepada orang ni. Show in finder. Okay. Okay. Sekejap dia ter-highlight. Kita dah sampai terlajak lah. So, saya confused. Okay. Kasih besar dulu sikit. Explain the mechanism of enzyme action based on induced field model. Okay, so soalan. So jawapan ini lebih kurang macam soalan ini, B ni. Okay, so pretty much saya bacakan dulu secara ringkas. Slight change in the shape of enzyme active site. Okay, betul. Ini adalah first keyword yang saya cari. Slight change ataupun slight conformation change. Okay. Slight change in the conformation shape. Silap ni, conformation shape of an enzyme active site, which is induced by the substrate. Enzyme changes its shape slightly, leading to a tighter induced field. Okay, betul. Ini poin yang kedua. Tighter induced field ataupun better induced field. Ataupun yang tadi tu yang kita cakap sebagai ayat dia kat sini tadi tu. Yang ini, makes active site fits with the substrate. Ini pun ayat kita terima juga. Okay. And point yang ketiga, forming enzyme substrate complex. So kat sini tak ada tulis. Alright, so kena tambah yang tu. So kalau kat sini seperti apa ada 2 markah je ni. So markah ketiga, forming enzyme substrate complex. Okay. And chemical reaction occurs to change substrate kepada produk. Ada tak tulis perkataan produk? Okay, so kat sini pun tak ada perkataan produk. So perkataan produk tu pun penting. And in fact boleh buat macam tadi tu yang ayat dekat atas ni. Change kepada substrate, product, enzyme product complex. So kena ingat tu, mesti it is always enzyme substrate complex, lepas tu enzyme product complex. Itu ingat dia punya sifat tu, mudah je. Okay, and the product will be released. Itulah sekali lah. Okay, so settle. Kita tengok soalan jawapan orang lain pula. So tadi tu saya tengok jawapan Husna. Okay, now kita jawapan Siti Suryana pula. Okay, Suryana kenapa tak keluar-keluar jawapan ni?
Oh, pusing. Kosong byte. Tak loading langsung. Ke saya dah terdisconnected ke? Cik, ha. Nervous pula ni. Okay, internet connection. Tak nak bagi kerjasama dengan kita Okay, tak apa. Saya cuba skip dulu. Wafi, mana Wafi punya ni? Okay, kosong byte. I'm still alive. I'm still on live. Tapi dia tak nak downloading. Sudah kenapa pula ni? Okay, atas dah mula download dah. Okay, terbaik. Kita tengok jawapan Suryana dulu. Sebab waktu ni pun high traffic kot untuk penggunaan internet. Okay, so ini jawapan Suryana tadi. Alright. Mana tadi? Dah terlebih dah. Question number 3. Okay, Serena. Identify the type of inhibitor 1 and 2. 1 is competitive, number 2 is non-competitive. Betul. Okay. How do you know this? Is very easy. If the inhibitor binds to the active site and dia bersaing, dia blocks, dia menghalang the substrate to bind, namanya competitive, bersaing. Kalau dia bind dekat allosteric site, bukan dekat active site and dia change the shape of the active site, ini adalah non-competitive. Okay. So next, in the presence of inhibitor 1, type yang 1 competitive ni, explain what will happen to the rate of enzyme reaction. So dia tanya apa berlaku pada rate of reaction enzyme tu. Nombor 1 jawapan dia mestilah decrease. Okay, will decrease the rate of reaction. So markah nombor 1. Lepas dia kata explain, prevent substrate bind to the active site. Okay, so betul, because the inhibitor binds the active site and substrate cannot bind. Betul lah, maknanya substrate prevented to bind to the active site. Okay, so jawapan dia pun kita terima. Boleh, tak ada masalah. Okay, next kita tengok jawapan orang lain pula. Tadi kita tengok jawapan Suryana. Senar merah Suryana. So kita tengok jawapan Erika. Okay. Alright, Erika. Session. Ni terlajak juga. Okay, ni. Suggest how the effect of inhibitor 1 can be reduced in order to increase the rate of enzyme reaction. Okay, so jawapannya adalah by increase concentration of substrate ataupun substrate concentration. Okay, betul. So kat sini kita faham konsep dia. Competitive inhibitor ni, dia bersaing dengan substrate tu. So how do you want to increase the rate of enzyme reaction? How do you want to make the reaction becomes more efficient? What we do, we increase more substrate. Kita tambah lagi banyak-banyak substrate. So bila lagi banyak substrate, higher chance for the substrate to bind. So higher chance for the substrate to win binding to the active site. Macam tu. So okay, betul jawapan tu. B, figure 3B shows an enzyme action. Identify the site's label. Dia suruh buat apa kata? G dia bagi set-set kan? Label G, tertinggal G kat sini. Dalam soalan korang tertinggal label G. Kesian korang akan buat dua-dua. Okay, so for G, Okay, yang ni silap sikit. Ni tadi jawapan siapa? Erika, G ni, G bukannya active site. G is allosteric site. Okay, macam ni. How do I know? Tengok dekat sini. Dalam gambar aja ni. Bila H bind kepada G, dia menjadi kawasan sini yang this site F site ni pula yang berubah bentuk. So siapakah yang bind pada enzim dan akan mengubah bentuk apa? So yang berubah bentuk adalah active site. So kita tahu F ni adalah active site. So bila F active site, G adalah allosteric site. Okay, boleh faham tak? So Erika, tolong betulkan jawapan tu dekat sini. Tolong type dekat sini. Erika, tolong type. F tu adalah active site. G itu adalah allosteric site. G adalah allosteric site. Erika, please type here. Kau kena betulkan sendirilah jawapan kau. Erika ada tak ke Erika hilang dah? Rasa macam ada kat sini.
Erika, ada ke? Ke kau sudah terjun bangunan Erika? Ada. Alright, okay, thank you Erika. Alright, so we move to next person. Erika sudah ni siapa ni? Ashman. Siapa Ashman? Wafi ya, Wafi. Wafi ni punya nama dia macam Ashman. Okay. Wafi, cita-cita nak jadi apa Wafi? Ada 4 kau tak reply lagi kat saya kan? Ada 3 cita-cita kau tapi kau tak reply lagi kat saya. Oh Wafi. Oh Wafi ada ke? Ke tengah sambung tidur balik ke Wafi? Alright. Wafi, cita-cita nak jadi apa Wafi? Tak apa, nanti PM tepi. Sambung. Sebab semalam tu saya lupa nak tanya dia punya cita-cita. Sampai kat hobi dia je. Alright, so figure 4 shows... Sekejap, wait. This one... Okay, so we haven't discussed on this one. Structure H can bind to G site. Alright, what is H and how does it affect the rate of reaction? So H ni adalah non-competitive inhibitor. Okay, betul. H bind to the enzyme allosteric site. Okay, correct. They alter the shape of the enzyme. Okay, betul. And substrate cannot bind and reduce the reaction site. Kenapa ada reaction site? Rate lah. And reduce the rate of reaction. Dia kurangkan reaction rate lah, bukannya reaction site. Ni dah jawab tengah-tengah malam kot agaknya. Ataupun salin tapi tak habis. Ataupun salah satunya kawan Okay, gurau. So, jawapan ini betul. H is non-competitive inhibitor. Point number 1. Point number 2. Dia akan change the active site. And point number 3, mudahnya, rate of reaction reduce ataupun decrease. Okay, rendah. Okay, question number 4A. Kita terima soalan. 4A, what is chemical C? So, kenapa korang ubah? Oh, kau ubah sesuka hati kau je. Alright. Explain the effect of chemical B and C on the activity of enzyme A. Okay, ni enzyme A. Enzyme A. Okay, chemical B ni competitive ke non-competitive? Saya tengok sikit. Chemical B, higher substrate concentration do not increase the reaction rate because the enzymes become saturated with substrate. Okay, so macam mana saya nak pemudahkan untuk korang ya? Okay, jawapan dia bukannya macam tu. Okay, higher. Okay, saya bacakan dulu jawapan ni. Untuk yang B nanti baru korang cuba fahamkan sikit. Compete for the active site of the enzyme. So itu pertama. Itu perkara, that's the first thing that we want you guys to mention. We want you to mention that the chemical B ni, dia bersaing. Okay, dia competes with the substrate to bind for the active site. Okay, kalau saya permudahkan lagi sekali. Ini jawapan siapa tadi? Jawapan Wafi kan? Okay, Wafi, can you please type jawapan dekat sini? Okay, terbalik tak apa. Tapi yang penting jawapan ni kita nak betulkan. Okay, untuk chemical B, okay, typekan jawapan ni Wafi. Compete for the active site of the enzyme. So, itu keyword pertama. Compete, bersaing. C-O-M-P-E-T-E, compete for the active site of the enzyme. Okay. And point number 2, markah nombor 2. Okay, Wafi, I hope you are typing. Point number 2. Untuk B juga, reduce the enzyme rate of reaction. Okay. Reduce the enzyme rate of reaction. Okay. So, Wafi, keluarkan jawapan dia, Wafi. Tekan enter and then submit jawapan dekat sini. Untuk C, binds to the allosteric site. Binds to the allosteric site. Wafi, are you typing? Tak keluar lagi jawapannya, Wafi. Yes, sir. Typekan jawapan yang betul tu dekat sini. Dekat ruangan ni. So, tulis. Okay, alright, betul. So, 4A, chemical C. Chemical C binds to the allosteric site of enzyme. Binds to the allosteric site of enzyme. Okay.
Point number 2, markah nombor 2 dia adalah reduce the rate of reaction. Reduce the enzyme rates of reaction. Okey, tapi ada tambahan dia, rate of reaction does not reach the maximum rate of reaction. Saya ulang, nanti saya explain. The rate of reaction does not reach, tak sampai, the maximum rate of reaction. Okey, hantar jawapan dekat sini. Okay, so what is the difference between these two? The first one, the chemical B, the rate of reaction itu, kau boleh tambah jawapan kat situ. The rate of reaction reaches sampai ke maximum rate of reaction. Ini saya point dekat sini. Okay, we look on this diagram. So with chemical B, the rate of reaction reach maknanya sampai kepada hampir kepada maximum rate of reaction. Meanwhile for chemical C, it does not reach the maximum rate of reaction. So itulah bezanya. Dia kata explain the effect. Okay. Dia kata suruh describe ataupun terangkan macam mana, dia kata macam suruh nyatakan macam mana. Alright. Okay, so kita tengok jawapan orang lain pula. Wafi sudah. Okay, tak jawapan Lisa. Okay, Lisa, this is your answer ya. Kita tadi jawapan apa? Okay. So, Lisa ready to prepare kalau ada apa-apa pembetulan. Okay. Ya, saya nak kena besarkan lagi sikit. Okay. Alright, based on the experiment, what is chemical B and C? Okay, B itu adalah competitive, C is non-competitive inhibitor. Senang saja. Chemical B, malonic acid. Chemical B, sekejap saya double check. Ya, betul. Malonic acid ataupun malonate. M-A-L-O-N-A-T-E. Macam malonate, macam bunyi magnate kan. Okay, tapi it's malonate. Also, or ATP pun boleh jadi juga untuk chemical B. For chemical C, pesticides DDT. Ya, betul. Okay, selain daripada itu, cyanide, CYANIDE pun boleh jadi macam ni. Boleh menyebabkan efek ni. Isoleucine, nerve gases, heavy metal ions. Itu adalah pilihan-pilihan jawapan yang lain. Okay. So, ada beberapa soalan lagi. Saya akan bagi tengok contoh jawapan orang lain pula. Okay, Lisa sudah. Kita Syafiqah dengan Dayang pula. Okay, dia tengah loading dulu. Okay, tengok jawapan Syafiqah. Oh, saya ingat pula. Macam mana mau kasih tegak ni. 1, 2, 3. Okay. And then, baru page. Oh, dia change slide pages by pages. Okay, main setiap page saya kena pusing dia. Okay, suka main pusing-pusing ini orang. Okay, so ada satu lagi soalan. Soalan D. Okay, does increasing the concentration of substrate overcome the effect of chemical B towards the activity of enzyme? Okay, jawapan dia yes. Sebab bila kita increase substrate concentration, more chances of the substrate to bind to the active site. So, jawapan skema dia, the substrate has higher or greater chance to bind with the active site. Okay, betul. 2 markah dekat sini. Tak ada masalah. Okay. So, ada ramai lagi yang kita tengok jawapan dia. Kita tengok jawapan orang lain juga. Okay. Itu tadi jawapan Syafiqah. So, jawapan Dayang. Okay, jawapan Dayang untuk soalan ni. Uish, pening sikit ni. Dayang, mana jawapan kau? Okay. Alright, 5A. 5A inhibitor. Name the hypothesis of the mechanism in figure 5.
sekejap. Bila hypothesis, it is always induced feed mechanism. Ini jawapan semua Dayang. Dayang, betulkan jawapan dekat lem, dekat dalam type dekat sini. Okey. Tulis jawapan nombor 5A. Jawapan ni bukannya inhibitor, jawapan dia adalah induced feed mechanism. Induced feed mechanism. Okay, so jawapan B, describe the events that occur when the substrate binds to the active site of enzyme. So, yang ini pun, kalau saya, okay, markah ada 3, jawapannya sama macam jawapan yang tadi. Okay, sebelum saya bagi tahu, saya bacakan jawapan ni semua. Sebelum saya betulkan jawapan kat sini, it is always what we looking for. Number 1, the active site ataupun the enzyme changes its shape. Changes its conformation shape. Okay. Alright. And then point number 2, induce tighter fit. Okay. Grasping the substrate more tightly. Okay, kita tak cakap grasping lah. Grasping saya tahu macam mulut kita ada term dia lebih yang lebih tepat itu bind with the substrate more tightly. Okay, and then point number 3, formation of enzyme substrate complex. Number 4, formation of enzyme product complex. And last but not least, enzyme is being released. A product is being released. So, macam jawapan dekat sini pun sama juga. Okay. So, boleh betulkan jawapan tadi? Okay, betulkan balik jawapan tadi tu Yang ini tak adalah salah pun, cuma kita boleh perbaiki. It is always come to the 3 or 4 basic rules tu. Change enzyme, change shape, tighter fit, ESC, EPC. Enzyme substrate complex, enzyme product complex. Lepas tu product being released. Okay. So tadi tu jawapan Dayang, tak jawapan Dayang tuliskan balik jawapan dia. Okay. Next kita nak Luciana, Nisa Masturina, and then Datuk Adeline, Mina. Okay, saya type download dahulu. Aliana Suha and Max. Okay. Sekejap Tadi saya start dekat Dayang. Okay, jawapan Dayang saya dah tengok. Okay, kita tengok jawapan Luciana. Okay. Wait. Why dia pelik? Okay, Luciana. Mana soalan ni? Okay. Luciana. Oh, Luciana, are you here? Luciana, are you here? Yes, sir. Mana datang jawapan log NK ni? Saya cakap lupakan sekolah menengah. Buang sekolah menengah tu. Kita dah termengah-mengah sekarang ni. There is no log NK. Tiada log NK. Yang ada hanyalah induced feed mechanism sahaja. Boleh? Luciana, boleh? Luciana, hello? Hello? Luciana tengah tengok Netflix ke? Luciana. Yes, sir. Okay, jujurlah ke. Ni salin jawapan siapa? Salin jawapan sini yang sebelum ni ke? Mana dapat jawapan ni? Tak. Tengok daripada mana? Daripada internet. Luciana, dari mana dapat jawapan ni? Daripada mana? Daripada McDonald ke? Internet. Daripada roommate. Itulah kau percayakan roommate you more than you trust me. I gave you guys the video. I'm not just blaming you. Tadi ada pun juga orang lain tulis log NK juga kan. Saya dah bagi tahu sebelum ni, study video saya tu. So apa yang saya bagi tu, insyaAllah semua itu betul belaka. Macam tu. So trust me. So if you tak percaya cakap saya mana jawapan dia tadi tu? Number 5 tu ni saya quick flash saja. Number 5. Dia punya option jawapan induced feed saja. Dia tak ada pun tulis bagi jawapan untuk log and key. So if you write log and key, tak dapat markah sebab tak percaya. Tak percayakan saya. Padan muka. Tak percayakan saya. Okay. So next time please do trust me. InsyaAllah you'll be in a good hand.
Okay. So yang kita belum bincang ini sudah. How does enzyme affect the activation energy of reaction? Enzyme lower the activation energy. Okay, betul. Jawapan ni betul. Mudah je pun. Alright, kita akan tutup. Saya tak tengok jawapan orang lain pula. Okay, Luciana sudah. Nisa Masturina. Kita jawapan Nisa Masturina. Okay, Nisa Masturina. Oops, tak naik pula. Okay. What happens to the rate of reaction at the highest substrate concentration? Okay, the rate of reaction is constant. The rate of reaction becomes... Okay, betul. Jawapannya, rate of reaction tak akan constant. Sebab bila highest substrate concentration, macam mana kita tambah lagi pun, dia sama juga rate of reaction dia, sama maksimum constant macam tu sahaja. Okay, so kita tengok jawapan orang lain pula for next question. Sebab ada banyak lagi yang kita belum tengok. Kita tengok jawapan Adeline pula. Okay, sorry. Adeline. Okay, Adeline. Adeline. Korang ni semua roommate ke? Oh, Adeline dengan Luciana. Korang roommate ke? Adeline. Oh, Yes, Adeline. sir. Korang Ya, semua ni sir. roommate ke? Ya. Inilah ni roommate-nya. Roommate ni bukannya ROOMATE. Jadi RUMIT. Satu salah semua karam. Nah. Trust me. Trust my video content. Okay. So jawapan kat sini tidak ngam, tidak betul. Jawapan adalah induced fit model. Okay. Kau jangan sampai saya yang betulkan menjadi model induced fit. Jadi ini memang dah korang semua tergolek-golek dah. So jangan sampai sebut macam tu. Jawapan dia induced fit model, bukan yang log and key. Ini sekolah menengah punya. Okay. So yang kita belum bincangkan, what happens to the rate of reaction? Oh, ini sudah. State two types of reversible inhibition. Okay, two types of reversible inhibition. Betul lah. Kompetitif dengan non-kompetitif. Actually untuk ejaan non-kompetitif ni we prefer between the perkataan non dengan kompetitif tu, dengan perkataan kompetitif tu ada dash. So non-dash competitive inhibitor. Gitu cara penulisan dia. Okay ya. Alright. So korang make sure kalau dalam satu bilik tu jawapan betul, kasih semuanya betul. Alright. So next kita jawapan Mina. Okay. Mina, mana keluar jawapan? Okay. So kita tengok jawapan Mina juga. Okay, sebut induced fit model. Okay. So, last question. Tapi kita tengok jawapan lain juga. Ejaan pun sama juga. Non-dash competitive. Give one example of inhibitor for each type of reversible inhibitor. Okay, so untuk kompetitif ialah bukannya maloic acid, malonic acid. N-nya mana? N. Okay, tadi jawapan siapa tadi? Jawapan Mina. Mina, kasih betulkan dekat sini Mina. Betul kan? Type malonic acid. MALONIC. Malonic acid. Slash ataupun malonate. Okay. So, itu kompetitif. Untuk non-kompetitif adalah cyanide. Betul lah ni? Cyanide. Okay, so kita tengok jawapan orang lain pula. Kita tengok adakah orang lain sama tersungkur juga ke? Okay, kita tengok jawapan Nasuha. Kita tengok jawapan Alia. Okay. Kita jawapan Alia untuk yang ini. Okay, induced fit model. Tadi tulis log NK juga ni. Example of competitive adalah malonic acid. Non-competitive adalah pesticides DDT. Okay, betul. Okay, so kita tengok jawapan Max yang last kali yang ada dekat dalam ni. Okay, induced fit model. Okay, looking good. Alright. Okay, ni kita kasih besar. Okay, induced fit model, shape of active site changes, bla bla bla. Competitive inhibitor, non-competitive, pun non-dash competitive inhibitor. So malonic is Max tak boleh tulis begini Max. Because one example inhibitor for each type. So saya tak tahu malonic ni refer to kepada siapa, pesticide ni refer kepada siapa.
So malonic ni tadi refer mana tadi siapa? Malonic tadi ni refer kepada competitive inhibitor, yang pesticide ni kepada non-competitive inhibitor. So make sure you know which one is which. Okay, so itu saja sampai soalan nombor 5 kita dah settle. Alright, so saya akan tamatkan recording ni dulu. Alright. So okay, thank you for the answer. So kita akan scroll balik sepintas lalu jawapan dia. Okay, 1B enzyme change slightly. Okay, ni saya buat ni untuk korang refer balik lah semasa korang buat revision nanti. Okay. So apa-apa pun korang still boleh pause video ni juga kan. Okay. Alright, so kita belum habis kelas, saya cuma tamatkan recording sahaja dulu.